Pada masa itu, isteri dia bercerita kepada Azlan. Ketika Azlan dan anak-anaknya sedang tidur, pintu bilik mereka ditendang dari luar. Bukan sekali, tapi berulang-ulang kali. Tombol pintu bilik mereka bergoncang-goncang, seolah-olah ada sesuatu yang cuba untuk memasuki bilik mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel SH Studio, seram tapi santai. Macam biasa, anda masih lagi bersama saya, Samsul Hanif, dan saya akan bercerita tentang kisah-kisah seram, kisah-kisah mistik. Ianya bertujuan tidak lain tidak bukan untuk mengambil pengajaran daripada cerita yang akan disampaikan. Kisah seram yang berkait dengan hotel seringkali kita dengar, bukan? Lebih-lebih lagi jika kita menginap seorang diri, macam-macam perasaan yang akan kita alami pada ketika itu. Sepatutnya kenangan manis di saat kita bercuti tidak akan bertukar menjadi ngeri jika perkara ini tidak berlaku. Tetapi jika sebaliknya berlaku, kenangan manis itu akan bertukar menjadi suatu kenangan yang amat-amat mengerikan. Inilah yang berlaku pada Azlan, bukan nama sebenar, ketika mana beliau membawa ahli keluarga, anak isteri, bercuti di Port Dickson. Dan ketika itu, mereka menginap di sebuah hotel yang dikatakan berhantu. Sebelum kita meneruskan cerita ini, apa kata anda tekan dulu subscribe serta tekan butang loceng supaya anda menerima notifikasi jika ada video-video baru yang akan saya upload selepas daripada ini. Bagi anda yang sudah subscribe, macam biasa saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Artinya, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Amin, amin, ya rabbal alamin. Cerita ini menurut Azlan berlaku pada tahun 2020. Pada awalnya beliau nak bawa ahli keluarga ni ke Langkawi. Tetapi disebabkan oleh keadaan pandemik yang belum selesai pada masa itu, jadi beliau mengambil keputusan untuk pergi ke Port Dickson. Kiranya kawasan yang lebih dekat lah, lebih berhampiran dengan Lembah Kelang. Mereka pun bertolaklah pergi ke Port Dickson. Pada awalnya tidak ada apa-apa yang menjengkelkan, dan anak-anak pun seronok memandangkan kedudukan hotel pun tidak jauh daripada pantai. Malah desiran pantai pun boleh didengar. Cuma Azlan kata dia rasa sedikit kecewa lah, ataupun terkilan apabila bilik mereka menghadap jalan besar, bukannya menghadap pantai. Jadi tak bolehlah nak menikmati pemandangan keindahan pantai. Pada waktu malam, Azlan menemani anak-anak dia tidur di dalam bilik tidur, dan isterinya pula sedang berada di ruang tamu, sedang mengemaskini gambar-gambar percutian mereka di laman sosial. Dan pengalaman ngeri mereka ini bermula apabila secara tiba-tiba isteri beliau masuk ke dalam bilik dalam keadaan yang cukup cemas. Jadi apabila melihat isteri dia masuk dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan cemas, Azlan pun tanyalah kepada isteri dia,
Tetapi isteri dia jawab tak ada apa-apa. Oleh kerana isterinya jawab macam tu, dia pun baringlah balik bersama dengan anak-anak dia yang sedang nyenyak tidur. Jadi masa tu Azlan dan isteri dia cuba nak tidur. Baru je nak terlelap, tiba-tiba mereka berdua mendengar bunyi kerusi ditolak, ditarik dari atas. Jadi Azlan dengan isteri dia ni saling berpandangan. Azlan pun sempatlah berbisik pada isteri dia supaya jika dengar bunyi-bunyi pelik, jangan takut atau jangan ditegur. Itu pesan Azlan kepada isteri dia. Tak lama selepas itu, tiba-tiba pintu bilik air dalam bilik mereka bergegar, seolah-olah ada orang yang cuba membukanya dari dalam. Masa tu Azlan melihat wajah isteri dia dalam ketakutan yang teramat sangat, dan beliau sempat memberi isyarat kepada isteri dia supaya pejamkan mata dan jangan hiraukan bunyi-bunyi tersebut. Tak lama selepas itu, bunyi orang nak buka pintu bilik air itu terhenti. Tak ada lagi dah. Yang ada hanya kedengaran orang tarik kerusi. Tarik tolak tanpa henti. Azlan kata memang mereka berdua terganggu dengan bunyi tersebut, tetapi oleh kerana tersangat mengantuk, Azlan tertidur. Selepas itu Azlan ni tersedar semula. Dia rasa macam kejap je dia terlelap. Tiba-tiba dia bunyi sayup-sayup orang sedang membaca Al-Quran. Rupa-rupanya isteri dia memasang audio Al-Quran daripada phone dia. Isterinya pada masa itu belum dapat melelapkan mata kerana terlalu takut dan juga terganggu dengan bunyi-bunyi gangguan yang terdapat di bilik hotel mereka. Pada masa itu, isteri dia bercerita kepada Azlan. Ketika Azlan dan anak-anaknya sedang tidur, pintu bilik mereka ditendang dari luar. Bukan sekali tapi berulang-ulang kali. Tombol pintu bilik mereka bergoncang-goncang seolah-olah ada sesuatu yang cuba untuk memasuki bilik mereka. Isterinya cuba menjerit dan cuba untuk mendapatkan Azlan, tetapi seolah-olah kaku tak dapat nak buat apa walaupun mereka tidur di katil yang sama. Selepas itu gangguan tersebut berterusan sepanjang malam sehinggalah menjelang pagi. Gangguan-gangguan yang berlaku tersebut menyebabkan Azlan dan isterinya tidak boleh tidur sehinggalah waktu pagi menjelang. Walau bagaimanapun, si Azlan ini dia amat bersyukur kerana gangguan-gangguan tersebut hanya datang dalam bentuk bunyi dan bukannya ada kemunculan sebarang kelibat yang menakutkan, mengerikan. Percutian mereka sepatutnya 3 hari 2 malam, tetapi disebabkan kejadian begini, mereka mengambil keputusan untuk menamatkan percutian mereka dan balik dengan segera ke rumah mereka. Jadi apabila sampai di rumah, isteri Azlan ni menunjukkan kepada Azlan yang nama hotel yang mereka menginap ini sebenarnya tersenarai dalam list ataupun senarai hotel-hotel berhantu mengikut sebuah laman web. Tak cukup dengan itu, ada juga kisah yang hampir sama ataupun mirip sangat dengan apa yang mereka hadapi, apa yang mereka lalui. Jadi cerita ini tamat di sini. Saya mohon maaf jika ada salah silap dalam penyampaian saya. Anda jangan lupa like, komen dan share, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini serta tekan butang loceng. Jika anda ada cerita-cerita menarik yang hendak dikongsikan, anda boleh email kepada saya seperti mana yang tertera di bawah ini. Jika ada komen-komen penambahbaikan, anda boleh komen di ruangan komen yang telah disediakan. Jadi untuk kali ini saya mohon undur diri dulu. Kita jumpa lagi di lain masa, di lain-lain video. Dengan ini saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.